A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah pada minggu ke-9 ini kita sambung kuliah kita berkaitan dengan kebersihan dan nilai estetika menurut perspektif Islam. Okey, yang ni kita dah bincang pada minggu lepas. Untuk minggu ni kita akan sambung. Okey, minggu ni kita sambung tentang bentuk-bentuk penghayatan nilai estetika dalam Islam. Okey, antara bentuk penghayatan nilai estetika dalam Islam kita boleh hayati dalam aspek rumah kediaman, makanan, kepribadian dan juga pelancongan. Okey, macam mana dalam rumah kediaman kita menghayati nilai estetika? Okey, dalam surah An-Nahl ayat 80 Allah berfirman, dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah yang kamu dirikan itu tempat tinggal, dan ia menjadikan bagi kamu dari kulit binatang ternak khemah-khemah tempat berteduh yang kamu mendapatinya ringan dibawa ke mana-mana semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti. Jadi dalam hadis juga Allah baginda Rasul sebut tentang perumpamaan antara rumah yang dibacakan zikrullah di dalamnya dengan rumah yang tidak dibacakan zikrullah, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Itu perumpamaannya. Maknanya rumah yang hidup dengan rumah yang mati. Okey. Maknanya dalam rumah kediaman, daripada ayat Al-Quran dan hadis ni kita boleh nampak rumah kediaman yang menghayati nilai estetika Islam adalah rumah yang mengamalkan, yang dipenuhi dengan zikrullah. Okey, rumah yang menjadi tempat teduh. Okey, jadi dari sini kita boleh serapkan nilai estetika Islam dalam reka bentuk rumah. Misalnya bilangan bilik berapa orang. Okey, kalau ada lelaki dan perempuan, anak lelaki dan anak perempuan, sekurang-kurangnya kena ada bilik dua lah yang berasingan. Okey, tak boleh tidur sekali anak adik-beradik lelaki dan perempuan. Okey, tandas dan ruang bersesuaian dengan bilangan ahli keluarga, keperluan anak lelaki, keperluan anak perempuan, keperluan tetamu, semua tu kena ambil kira lah kalau menghayati nilai estetika Islam. Ni maksudnya mengikut kemampuan. Nah, semampu yang mungkin perlu ambil kira aspek-aspek ni lah, terutamanya bilangan ahli keluarga. Okay? Kemudian ambil kira arah kiblat rumah. Okay, kebanyakan rumah sekarang kalau beli rumah yang dah siap, kebanyakannya dah celik. Kalau kontraktor Muslim, dia dah ambil kira lah kat mana arah kiblat. Takkan nanti siap-siap rumah hampa sejadah rupanya menghadap tandas. Tak molek lah gitu. Dia kena ambil kira arah kiblat. Tandas dan katil tu duduk kat mana, dia tidak menghadap kiblat lah. Tandas tak menghadap kiblat, kita tidur kaki belunjur tu pun tidak menghadap kiblat. Kena ambil kira, susun atur, perabot dan sebagainya. Kemudian kalau sebaiknya kena ada ruang khusus untuk solat. Bukanlah bercampur aduk sekali, kat situlah solat, kat situlah makan, kat situlah mandi, kat situlah tidur dan sebagainya. Jadi semampu yang mungkin usahakan supaya ada ruang khusus untuk solat. Okey. Kemudian kalau nak beli rumah ataupun nak bina rumah, nak beli tanah, kita ambil kira juga hubungan persaudaraan dengan kejiranan. Nah, contohnya rumah agam dan pagar yang tinggi menyebabkan sanak saudara merasa rendah diri nak datang bertandang. Akhirnya menjauhkan diri dari bergaul dengan ahli rumah tersebut. Okay? Kebanyakan rumah sekarang ni kalau buat pagar tinggi, kemudian buat pula auto gate contohnya, ataupun rumah yang gated and guarded. Jadi benda ni kalau membuatkan sanak saudara rasa leceh nak datang bertandang. Okey, kalau rumah yang di apartmen ke di kondominium ke, nak masuk pula kena scan, kena tinggalkan kad. Okey, benda-benda tu kena ambil kira lah. Sebenarnya untuk keselamatan, betul, untuk keselamatan, tetapi kena jaga, ambil kira juga hubungan persaudaraan dan kejiranan. Nah,
Maknanya walaupun rumah agam dan pagar yang tinggi, tak ada masalah sebenarnya kalau macam pintu tu sentiasa terbuka luas untuk sanak saudara dan sebagainya. Okey, bukan kata nak kena rumah tidak berpagar, tu untuk keselamatan diri pun utama juga. Okey. Selain itu, kena ambil kira sensitiviti masyarakat. Ni maksudnya bila mana kita nak membina rumah sendiri. Okay? Kediaman mewah bertujuan untuk bermegah dan didirikan di tengah masyarakat Islam yang miskin, amatlah dicerca oleh agama lah. Kerana ia boleh menghakis hubungan harmonis sesama manusia, yang mana Islam menganjurkan masyarakat agar saling mengeratkan silaturahim sesama mereka. Ni maksudnya contohnya lah. Okay, dalam kawasan rumah kayu, rumah kampung, okay, dalam sebuah kawasan tu sekelilingnya rumah teres ataupun rumah kampung. Tu ada satu tanah kosong yang dijual, pembeli beli, naik rumah agam 3 tingkat, 4 tingkat, okay, dengan swimming pool dan sebagainya di tengah-tengah rumah kampung ataupun di tengah-tengah rumah kecil. Okay, benda ni tidak agak mengganggu sensitiviti masyarakat lah. Yalah, seolah-olah macam tak sedap mata memandang, tak sedap masyarakat sekeliling yang mana mereka ni hidup dalam keadaan sederhana, tiba-tiba ada rumah mewah di tengah-tengah kediaman mereka. Okey. Kemudian bagi perabot, kelengkapan dan perhiasan adalah ditegah menggunakan patung dan seumpamanya yang berunsur syirik, tahyul dan khurafat. Ni biasalah, maknanya nak berhias rumah tu kena berpada-pada. Tengok dulu, bukan main hias, dia nampak cantik hias, sedangkan bimbang, tersyirik tanpa sengaja lah. Bersederhana itu adalah digalakkan dalam Islam. Tegahan hiasan dia dibuat daripada emas dan perak. Sebab emas dan perak ni adalah untuk hiasan di tubuh. Kalau emas untuk wanita, bukannya untuk berhias macam dalam gambar tu. Berhias buat kolam tak mandi lah, okay, meja, alat solat. Okay. Emas ni adalah untuk perhiasan diri, okay, bukannya perhiasan untuk dalam rumah dan sebagainya. Okay. Menyusun buku-buku di atas serat mengikut susunan yang betul, ni dari segi adab, okay, adab dan nilai estetika Islam lah. Kalau Al-Quran ni letak di paling tinggi. Kalau kitab-kitab yang ada tulisan Al-Quran dan sebagainya kena letak tinggi. Diikuti buku hadis, buku fiqh dan lain-lain buku, barulah boleh diletakkan ke bawah. Okay. Kemudian berkaitan dengan haiwan peliharaan, nilai estetika Islam ditegah memelihara haiwan eksotik. Okay. Maknanya macam haiwan eksotik ni biarlah dia hidup dalam habitatnya. Kita tak perlulah nak bela-bela. Okay. Anjing lagi lah tak boleh sebab kita dilarang anjing dan keturunannya. Okay, haiwan yang boleh dipelihara mestilah mengikut peraturan syarak, seperti keluasan tempat pemeliharaan dan kena bela berpasangan. Kita jangan nafikan haiwan pun ada fitrah dia untuk berkeluarga, untuk bertelur, membiak dan sebagainya. Jadi kena pelihara secara berpasangan. Kemudian jaga kebersihan dan sebagainya lah. Okay, kalau bela kucing, sekali-sekala biarkan ia bebas, bukan terkurung je. Okay, kena biarkan ia fitrahnya untuk bermain-main, memanjat dan sebagainya. Kalau ikan dalam kolam pun kena bersihkan, dalam akuarium kena cuci. Okay. Kemudian nilai estetika dari sudut suasana. Suasana ni mestilah selesa dan tenang. Maksudnya selesa dan tenang dari segi susunan atur, pengudaraan dan lain-lain lah. Kalau rumah atau bilik ada tingkap pengudaraan, kalau tak ada tingkap pasanglah exhaust fan ke dan sebagainya, supaya berlakunya aliran pengudaraan yang baik lah, tidak terkurung dengan udara yang sama saja sepanjang hidup. Okay, itu tak baik untuk kesihatan. Kemudian suasana tu mestilah selamat daripada ancaman ataupun bahaya. Okay. Bersih ni tujuannya apa? Untuk kita mudah untuk melaksanakan ibadah, membersihkan jasmani dan rohani ahli keluarga. Okay? Sebab syaitan ni suka tempat yang kotor. Jadi kita kena bersih. Sampah-sampah kena kena buang. Simpan pula dah. Sampah-sampah kena buang. Okay? Setiap malam sebelum tidur, sinki bersih. Sisa-sisa makanan ditutup dengan baik. Tidak tikus apa semua datang merayap malam-malam. Okay? Itu semua adalah nilai estetika Islam, supaya suasana kediaman kita ni sentiasa selesa dan tenang. Okay, riwayat Tabrani ada menyebut, beruntunglah sesiapa yang menguasai lidahnya
memiliki rumah yang luas dan menangisi segala kesalahannya. Okey, rumah yang luas itu maksudnya luas. Kita rasa selesa dan tenang. Kalau rumah tu kecil dari segi saiz tapi kita selesa dan tenang, itulah maksud luas. Kalau rumah tu luas macam mana sekalipun tapi tidak selesa, kita tak selesa. Kita tengok situ sampah kat sini, sampah. Maknanya itu bukan rumah yang luas sebab kita sendiri tidak selesa dan tenang dari segi susun atur dan sebagainya. Maksud rumah luas yang kat sini adalah rumah yang kecil pun dirasakan luas dan lapang sebab susun atur yang selesa, yang tenang, yang kemas dan sebagainya lah. Okey. Kemudian dari sudut pemakanan, setiap urusan pekerjaan besar yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah terputus. Okay, maknanya setiap kali nak makan ataupun nak buat apa-apa perkara, kena ucap dengan Bismillah. Okay. Yang ni anak saya sukalah nyanyi lagu apa tu? Lagu Omar dan Hana. Okay. Bismillah sebelum bermula. Maknanya kena sentiasa setiap urusan pekerjaan besar yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah terputus. Ingat tu. Okay. Jadi niat yang ikhlas, penjagaan kebersihan dan kesucian sepanjang proses penyediaan serta dimulakan dengan Bismillah. Guna bahan yang halal dan bermutu. Yang ni berapa kali ulang dah untuk kos CTU 265 ni berkaitan dengan pemakanan. Elak penyediaan makanan dan berupa bentuk binatang yang diharamkan memakannya atau yang menjijikkan. Duk dekor jadi bentuk khinzir lah, bentuk anjing lah, nampak macam cute je. Sebenarnya itu adalah tak boleh. Itu kan makanan. Kenapa nak dekor-dekor membentuk binatang yang diharamkan ataupun dekor membentuk perkara yang menjijikkan? Buat-buat kek ni, dekor-dekor kek tiba-tiba jadi bentuk tak nak sebutlah, apa-apalah perkara yang menjijikkan. Okay? Kemudian elakkan pembaziran dan sebarang lambang status dan kemewahan. Okey, muttafaqun alaih. Janganlah kalian minum menggunakan gelas-gelas daripada emas dan perak, dan janganlah memakan dengan pinggan yang dibuat daripada emas dan perak juga. Ianya iaitu emas dan perak hanya untuk mereka orang kafir di dunia ini dan untuk kalian pada hari akhirat kelak. Maksudnya kat sini kalau nak guna pinggan emas apa semua tu kita tak boleh. Kita sebagai umat Islam di dunia ini tidak dibenarkan sebab emas ni adalah perhiasan diri. Okey, kalau nak guna pinggan emas, pinggan perak, pinggan kaca, pinggan emas ni kena tunggu hari akhirat nantilah, di syurga nanti. Okey. Kemudian dari sudut penghayatan nilai estetika dalam kepribadian. Yang ni berkaitan dengan personality, kena jaga aurat. Okey. Surah An-Nur ayat 31, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya sekat pandangan mereka, okey, daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Okey, tutup belahan leher baju dengan tudung kepala. Tak kira lah nak pakai Aryani ke, nak pakai Bokita ke, nak pakai Dak ke, nak pakai apa ni, Farida ke, apa lagi tudung yang ada. Saya pun tak terkejar ni trend ni, bawal ke. Yang penting kena tutup belahan leher baju dengan tudung kepala. Okey, berkaitan dengan menyekat pandangan mereka ni bukan terhad kepada wanita perempuan sahaja, orang lelaki jugalah. Okey, jadi wahai ayah, wahai suami, wahai abang, wahai adik lelaki, tegurlah adik-beradik, saudara mara perempuan kamu, aurat mereka ni tanggungjawab kamu. Okey, tudung singkat tak boleh, lengan terdedah tak boleh, aurat bentuk apa dada terkelihatan tak boleh, bentuk tubuh lah, kaki terdedah, kaki pun aurat ya. Pakai jeans ketat dan sebagainya cuba tinggalkanlah. Okey, perlahan-lahan, tak perlu drastik. Okey, benda ni perlu slowly but surely. Okey, kita niat dan berazam untuk berubah, untuk lebih menjaga aurat kita. Okey, kemudian hiasan peribadi, elakkan berhias dengan hiasan yang dilarang. Misalnya emas, tak boleh, lelaki tak boleh pakai emas. Emas dan perak hanya dihalalkan kepada kaum wanita umatku dan diharamkan ke atas kaum lelaki mereka. Okey, riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Okey, emas lah tak boleh orang lelaki, perak tu masih boleh. Suasa orang lelaki tak boleh sebab suasa ada campuran emas juga. Okey, hanya perak sahaja orang lelaki.
Kemudian tidak boleh melakukan perkara yang dilarang seperti bertatu, suntikan botox, mengubah ciptaan Allah, hidung tak mancung nak mancungkan, okey, dan sebagainya, tanam kening lah, apa lagi tah, macam-macam dah sekarang ni kan. Benda tu adalah haram. Allah melaknat para wanita yang membuat tatu, para wanita yang minta dibuatkan tatu, para wanita yang menyambung rambut, dan para wanita yang meminta disambung rambut, para wanita yang merenggangkan gigi-giginya supaya cantik, iaitu mereka yang mengubah ciptaan Allah. Yang pakai braces tu pernah ditanyalah, oh boleh ke pakai braces? Tujuannya apa? Kalau tujuan untuk kecantikan, tak boleh. Tapi kalau tujuan sebab gigi ni memang kritikal sangat, tersusun tonggang terbalik, untuk keselamatan dan kesihatan diri, tak apa. Okey, diharuskan. Tapi kalau saja pakai braces, ikut trend semasa nak bagi gigi cantik untuk kecantikan, maka itu tidak boleh lah. Okay? Wanita menyerupai perempuan dan sebaliknya. Allah melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki dan juga kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita. Ini Allah laknat. Okay? Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Orang puang jadi orang puang lah, orang lelaki pun jadi orang lelaki, biar gagah perkasa sebagai lelaki. Bukannya lelaki nak jadi lembut, perempuan nak jadi perkasa. Itu tak boleh dan Allah laknat. Okey. Kemudian akhir sekali berkaitan dengan alam sekitar. Jaga keindahan dan kebersihan alam sekitar. Ni dalam industri pelancongan, nilai estetika. Sebab alam ni bukan kita punya. Okey, kita pinjam daripada generasi akan datang. Okey, kita tak bolehlah rosakkan, nanti generasi akan datang nak menikmati alam yang bagaimana. Okey. Warisan Islam zaman silam kita jaga, warisan silam sama ada berbentuk monumen ke, bangunan ke, makam ulama ke, ataupun makam pejuang ke, itu semua adalah warisan Islam zaman silam. Daripada sejarah lah kita belajar tentang sesuatu. Okey, kalau kita tak jaga warisan Islam zaman silam, okey, kita mungkin cenderung akan mengulangi sejarah yang samalah, sejarah yang tidak baik. Okay, berkaitan dengan kesenian Islam, kita jaga kesenian Islam seperti kaligrafi khat, tulisan jawi, kitab-kitab turas dan alat muzik. Okay. Tulisan jawi ni bukannya berkaitan dengan tulisan jawi ni sebenarnya adalah warisan bangsa Melayu, bukan berkaitan dengan agama Islam. Okay, ia adalah daripada tulisan jawi inilah kita boleh memahami bacaan ayat Al-Quran masa kita kecil-kecil dulu. Okey, kalau kamu tu kena tahu, bila pandai baca jawi, insya-Allah boleh baca Al-Quran. Okey, menjaga kesenian Islam seperti kaligrafi khat, okey. Tulisan jawi sebab berkaitan dengan Al-Quran, tulisan Arab, okey, kitab-kitab turas dan juga alatan muzik kesenian Islam. Dan akhir sekali, penghayatan estetika sebagai budaya masyarakat Islam. Kita kena kekalkan ciri-ciri budaya dan adat masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan Islam. Apa? Gotong royong. Kalau kenduri, orang panggil apa? Orang luar panggil apa ya? Kalau gotong royong kenduri, gotong royong bersihkan halaman, kampung. Okay? Maknanya kena kekalkan ciri-ciri budaya dan adat masyarakat setempat. Selagi mana ianya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Okay? Itu adalah nilai estetika dalam industri pelancongan. Okay, kita jaga adab dan budaya masyarakat setempat, kerana adab dan budaya masyarakat setempat inilah menjadi antara tarikan pelancong untuk datang dan mempelajari budaya dan masyarakat kita. Okay? So itu sajalah perbincangan ringkas untuk kuliah minggu ini berkaitan dengan nilai estetika dalam kediaman, okay, pemakanan, pelancongan dan juga alam sekitar. Jadi pada kelas yang berasingan nanti hari Selasa dan Rabu kita sambung pembentangan ya. Jangan lupa siapkan slide pembentangan masing-masing dan kita akan undi pada hari berkenaan. Okey, itu saja untuk hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang persoalan boleh tanya dalam Telegram. Okey.